Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, kita nak sambung habiskan bab 2 iaitu di bab 2.2 yang bertajuk respirasi sel dan fotosintesis. Okey, fotosintesis ni kamu dah belajar dah. Okey, berlaku pada tumbuhan. Respirasi sel berlaku pada tumbuhan dan juga haiwan. Okey. Sebelum ni kita dah belajar pasal struktur sel di mana tumbuhan ada kloroplas. Kloroplas ada klorofil. Klorofil itu ialah pigmen yang berwarna hijau yang terdapat pada sel tumbuhan yang membenarkan proses fotosintesis di mana proses tu membuat makanan. Okey, nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okey. Okey, pertama sekali cikgu akan terangkan apa dia maksud respirasi sel. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk pada muka surat 59 sambil dengar cikgu punya penerangan, kamu boleh baca sekali. Okey. Jadi dalam buku teks akan kata respirasi terbahagi kepada dua. Okey, ada dua, iaitu respirasi luar, iaitu kita bernafas, dan respirasi dalam yang berlaku dalam badan ialah respirasi sel. Yang berlaku dalam sel nama dia respirasi sel. Yang di luar ni kita sedut oksigen tu nama dia respirasi luar, pernafasan. Okey. Jadi apa dia maksud respirasi sel ni? Di sini kita boleh tengok dekat slide ialah proses penguraian makanan. Penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Okey, penguraian makanan ni kadang ada juga disebut sebagai proses pengoksidaan. Okey. Proses pengoksidaan dan proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Bila kita ada tenaga tu maknanya berlakulah respirasi sel. Okey, kenapa perlukan tenaga? Tenaga ni diperlukan, yang dibebaskan tu digunakan untuk proses hidup. Kita nak jalan, kita nak makan, kita nak lari, kita nak tidur, kita nak baring, semua tu proses-proses tu memerlukan respirasi. Okey. Bila respirasi tu akan keluar tenaga. Tenaga tu kita gunalah untuk menjalankan apa benda yang kita nak buat seharian. Okey. Kalau lain macam orang koma tak boleh buat apa kan? Dia baring, dia tak boleh buat proses hidup. Kalau orang yang hidup secara normal dia perlu melakukan proses-proses jalan semua tu. Okey, jadi apa yang berlaku dalam sel, boleh tengok kat sini. Glukosa ni datang daripada makanan kita, iaitu gula, makan nasi ke, makan roti ke. Glukosa ni makan bercampur dengan oksigen yang disedut ke hidung ni, masuk ke paru-paru, bercampur dua ni, maka terhasillah ada tiga benda, iaitu karbon dioksida yang kita hembus melalui hidung, dapat air ni kadang-kadang duduk dalam badan, kadang-kadang duduk dekat keluar sebagai peluh, dan juga tenaga yang kita guna sebagai untuk menjalankan aktiviti harian. Okey. Sekarang boleh tengok balik. Glukosa daripada makanan, campur oksigen, dapat karbon dioksida, air dan tenaga. Yang ni kena hafal. Okey. Respirasi sel ialah proses penguraian makanan. Yang ni kena ingat. Okey. Sekarang kita pergi ke seterusnya, itu respirasi. Sebelum cikgu pergi ke penerangan ini, dalam slide cikgu tak ada, boleh rujuk kepada buku teks. Buku teks ada muka surat 60. Di sini ialah ada satu ujian macam mana kamu nak membuktikan ada kanji pada daun. Okey, kalau kamu baca kat sini cikgu bagi penerangan sikit. Kalau kita ambil daun, kita nak tengok dalam daun tu ada kanji ke tak. Ini eksperimen yang akan dijalankan kalau di makmal. Okey, apa langkah dia? Yang pertama, ambil daun yang berwarna hijau, kita didihkan dia dalam beaker macam ni. Kita panaskan dia. Apa fungsi panaskan dia ni? Adalah untuk memecahkan dinding sel. Kan kita dah belajar dah struktur sel tumbuhan, dia ada dinding sel. Untuk nak cek kanji dalam daun tu,
Kita pecahkan dulu dinding sel dengan cara panaskan dengan air didih. Lepas tu dah panas dah pecah dinding, kita masukkan dia dalam etanol macam ni. Etanol dalam tabung didih. Lepas tu kita rendamkan dalam air panas sebab kita tak boleh nak direct heat, tak boleh nak letak dia secara terus kepada api kerana etanol ialah bahan mudah terbakar. Jadi kita rendam saja. Bila kita rendam etanol, etanol ni fungsi dia untuk melarutkan warna hijau tu. Warna hijau tu akan luntur daripada daun. Kita nak masuk ke dalam struktur daun yang betul-betul supaya kita nak cek kanji. Jadi fungsi etanol untuk melunturkan color hijau daun. Klorofil lah. Okey, kemudian bila dah luntur, dah air etanol tu asalnya putih, jernih jadi hijau, kita rendam balik dalam air panas. Nampak? Daun ni dia jadi warna macam kuning dah. Warna dah luntur, dah hijau tu. Asalnya hijau macam ni. Ni hijau. Dah jadi warna luntur dah. Bila luntur ni, bila buah etanol, dia jadi kering. Dia jadi macam rapuh. Jadi, bubur dalam air panas untuk lembutkan kembali daun tadi. Supaya dia tak rapuh. Akhir sekali, letakkan di atas jubin putih. Kita letakkan iodin. Bila iodin bubuh dalam daun ni, iodin ni fungsi dia untuk mengesan kehadiran kanji. Warna dia, iodin tu kalau kita luka kan, kita bubuh dekat tangan ke apa, dia warna perang, warna kuning, warna oranye tu. Asalnya warna oranye, kalau ada kanji dia bertukar jadi biru tua. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh cari iodin dekat rumah kalau ada. Pergi bubuh dekat kentang ke, kat nasi ke, dia akan tukar jadi warna biru tua sebab ada kanji. Okay. So sekarang ni, ini adalah eksperimen langkah-langkah untuk mengesan kehadiran kanji. Kalau bertukar menjadi biru tua, maka ada kanji. Okay. Okay, kemudian kita pergi ke slide seterusnya. Di mana fotosintesis pula. Okey, fotosintesis ni berlaku pada tumbuhan hijau. Ingat, tumbuhan hijau saja kerana adanya klorofil. Tak ada klorofil, tak boleh buat fotosintesis. Okey, tak ada fotosintesis, dia kena ambil lah makanan daripada tumbuhan lain. Contohnya macam Rafflesia. Pokok Rafflesia dia tak ada kan warna hijau. Jadi dia terpaksa tumpang kepada pokok lain. Dia akan curi makanan daripada pokok lain tu. Sebabkan dia tak boleh buat makanan sendiri. Okey. Okey, jadi sekarang ni tengok proses fotosintesis daripada yang berlaku pada tumbuhan hijau. Apa yang perlu untuk fotosintesis? Kita kena ada air, kemudian kena ada karbon dioksida. Siapa yang supply karbon dioksida ni? Inilah benda-benda hidup macam manusia, tumbuhan, haiwan. Dia akan bila dia hembus tu, dia exhale tu, dia keluar karbon dioksida daripada respirasi tadi. Dia ambil oksigen, dia hembus karbon dioksida akan digunakan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil pada daun, maka wujudlah glukosa dan juga oksigen. Ini adalah hasil daripada fotosintesis. Kalau respirasi tadi, hasil dia karbon dioksida, air, tenaga. Kalau fotosintesis pula, ada dua saja, glukosa dengan oksigen. Oksigen ni akan digunakan pakai untuk kita nak respirasi, manusia dengan haiwan. Glukosa ambil untuk makanan. Kita pakailah ni pakai ni untuk respirasi. Yang ni pula pakai untuk fotosintesis. Air, kena ada karbon dioksida, kena ada cahaya matahari, kena ada klorofil. Ada eksperimen nanti kalau dalam buku teks kamu tengok muka surat 61 sampai muka surat 63 ada eksperimen nak kaji faktor fotosintesis. Okey, ini ada gambar cahaya masuk dalam karbon dioksida dalam daun, kemudian ada karbon dioksida pun masuk, adanya klorofil, maka wujudlah karbohidrat ni ialah glukosa dan oksigen. Okey, kalau dalam respirasi berlaku dalam mitokondria. Okey. Sekarang ini adalah perbezaan. Yang pertama, perbezaan dia kalau respirasi berlaku dalam mitokondria. Okey, mitokondria dalam sel kita dah belajar dah dalam buku teks ada satu struktur tu nama mitokondria, berlaku respirasi sel di situ. Tapi kalau fotosintesis berlaku di kloroplas. Hanya ada pada tumbuhan sahaja. Manusia tak boleh buat fotosintesis. Tumbuhan pun tak boleh buat fotosintesis. Kalau respirasi membebaskan tenaga, kita pakai yang ni menyerap tenaga, iaitu tenaga matahari. Dia menggunakan tenaga kimia dalam makanan.
Yang ni menggunakan tenaga kimia dalam matahari. Tadi yang ni respirasi ambil tenaga daripada makanan. Yang fotosintesis ambil tenaga daripada cahaya matahari. Berlaku pada manusia, kalau respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan dan tumbuhan dan mikroorganisma lah, benda hidup. Tapi fotosintesis berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma yang ingat ada klorofil. Okey. Kalau respirasi sel menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Menguraikan, ingat dia mengurai ni menggunakan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Tadi glukosa campur dengan apa? Oksigen. Okey. Yang ni menghasilkan sintesis. Dia yang tadi menggunakan glukosa, mengurai glukosa. Yang ni menghasilkan glukosa. Okey. Kemudian yang respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa. Tadi ada persamaan dah belajar ke atas. Untuk menghasilkan karbon dioksida. Ini ada dah persamaan di atas mula-mula slide tadi. Yang ni pula menggunakan kebalik. Yang ni tadi, yang ni menghasilkan karbon dioksida. Yang ni menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Okey, kalau tak faham cikgu balik. Yang ni kena tengok balik persamaan di atas. Ingat, yang ni guna oksigen, yang ni menghasilkan oksigen. Yang ni menghasilkan karbon dioksida, yang ni menggunakan karbon dioksida. Sebab itulah kita kena ada tumbuhan yang banyak untuk nak serap karbon dioksida yang banyak kat muka bumi ni. Sebab banyak yang menghembuskan karbon dioksida bila kita bernafas, bila kita berrespirasi. Okey, respirasi sentiasa berlaku. Siang, malam berlaku sebab dia tak perlukan apa-apa. Dia cuma perlukan glukosa dengan oksigen. Benda tu ada, available waktu bila-bila masa. Kalau tak ada, tak bolehlah respirasi kan. Macam orang mati tak adalah, dia tak boleh oksigen dah. Okey. Berlaku ketika, untuk fotosintesis berlaku pada ada cahaya. Bila ada cahaya sahajalah. Pasal tadi kan kena guna cahaya matahari. Okey. Sekarang dekat situ saja. Maka kamu kena tahu sekarang untuk topik ni, iaitu respirasi sel dan juga fotosintesis. Okey, nanti cikgu bagi latihan untuk bagi kamu faham lagi. Kalau tak faham lagi, tolong boleh tanya cikgu melalui PM. Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih. Belajar rajin. Assalamualaikum.